Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa nusalli wa nusallim hadha an-nabiyyin karim wa habibina wa syafi'ina wa rizukhrina wa maulana wa mustafana sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah dan kurnia serta inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat berhimpun dan bersama pada malam ini dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan keberkatan, kerahmatan, keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa melimpah ruah ke atas kita. Alhamdulillah, dengan nikmat iman, dengan nikmat Islam, dengan nikmat kesihatan, dengan nikmat akal, dengan nikmat kelapangan masa yang Allah Ta'ala beri kepada kita, kita gunakan segala nikmat tersebut semata-mata untuk melakukan perkara yang mendatangkan ketaatan kita kepada Allah, dalam menghadirkan kerahmatan daripada Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan kita digulungkan oleh Allah di kalangan hamba-hambanya yang sentiasa dipenuhi dengan hidayah daripada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada malam ni kita akan menyambung kembali bacaan kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, iaitu kitab pada membicarakan ilmu, membimbing hamba-hamba Allah ini ke jalan petunjuk daripada Allah, supaya manusia ni tidak lekang daripada hidayah daripada Allah, supaya manusia ni tidak jauh daripada hidayah daripada Allah, dan supaya manusia ni, hamba Allah Ta'ala ni, tidak tertutup daripada hidayah daripada Allah. Maka setiap kehidupan kita yang kita lalui, setiap masa, setiap waktu, setiap keadaan, mesti kita dipandu dengan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada malam ni kita masuk dalam satu bab yang menceritakan akan perihal kematian. Sebab bila kita sentuh soal kematian, tidak ada satu pun makhluk yang hidup yang Allah Ta'ala ciptakan akan lari daripada kematian. Kita akan mati. Kita akan mati bila-bila masa yang Allah Ta'ala kehendaki. Tak tunggu kita ni ada penyakit baru kita nak mati. Tak tunggu kita menghidapi penyakit coronavirus yang sekarang ni orang cukup takut. Tak tunggu benda tu, kita akan mati. Sebab Allah Ta'ala kata, aku ni lebih hampir daripada kamu ni, atau aku terlebih hampir daripada urat leher kamu. Apa dia maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita kena ingat kematian itu bila-bila masa saja, tanpa ditongkat dengan perkara-perkara sakit, tua, uzur dan sebagainya lagi. Ini kita kena faham. Ada ramai daripada kita hari ni yang
Muda sihat, kemarin aku nampak dia jogging, malam aku nampak dia berkena nasi kandak, siang aku nampak makan roti canai, tiba-tiba pukul 11 aku dengar dia mati. Nampak? Kita jangan pegang dia sihat, dia boleh makan nasi kandak, dia boleh tibai roti canai 3 keping, kita jangan pandang macam tu. Kita katakan bahawa kematian itu boleh berlaku bila-bila masa sahaja. Sebab tu Allah Ta'ala kata, aku terlebih hampir daripada orak leher kamu. Orak leher kita ada di sini, kalau potong kita mati. Tapi Allah lebih hampir lagi, kalau tak terpotong pun, kalau Allah Ta'ala nak takdirkan kita mati, kita mati. Kan? Sebab itu kita ni, kita takutkan Allah. Orang hari ni terlalu sibuk dengan corona. Kita bimbang benda penyakit itu tak dapat nafi. Kan? Kita bimbang. Tapi kita kena ingat, dalam masa kita mengelakkan perkara itu berlaku, hati kita kena kuat pergantungan kita dengan Allah. Kan? Orang hari ni dia takut. Takut corona ni lebih daripada takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ingatkan, benda yang macam tu, kalau kita mencegah lebih baik kita buat. Apa yang dinasihatkan oleh pihak yang berautoriti tentang kesihatan kita, tentang kesihatan, maka dia suruh kita buat macam tu, kita buat sekarang ni tuan-tuan. Dalam hati kita kena ada pergantungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping kita berusaha untuk mengelakkan. Sebab tu Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala soal menyentuh tentang tawakal ini. Imam Ghazali kata, dalam hati berserah kepada Allah, dalam amal, dalam anggota kita berusaha, bekerja untuk mengusahakan sesuatu. Itu dia. Kan? Jadi tuan-tuan, apa yang berlaku, yang kita sedang hadapi ini, kan, adalah satu ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia. Kita jangan ingat bahawa penyakit ini ada zaman kita, zaman dulu tak ada. Kan? Dalam satu nukilan daripada Sahibu Fadilah Tuan Mufti Wilayah Kesekuatan Al-Asbaq yang lepas, sekarang sudah jadi Menteri Agama. Kan? Saya nak ambil nukilan dia. Dia kata, dia telah membaca satu nukilan daripada kitab Bidayatun wan Nihayah yang dikarang oleh Ibnu Katsir, kitab sejarah yang cukup panjang lebar. Dalam kitab tersebut, dalam nukilan tersebut, bahawa ada seorang ulama yang bermusafir. Kan, saya pun tak pernah ingat nama dia, tapi pada tahun 480 Hijrah, pada ketika itu khalifahnya Muqtadir. Dia berjalan, di sepanjang perjalanan dia melihat haiwan-haiwan mati berkelimpangan. Angin-angin hitam membawa angin tersebut yang ada padanya virus. Kan, dia tak sebutlah angin-angin hitam yang membawa penyakit tersebut berhembus, yang menyebabkan segala pokok-pokok itu kegugur-guguran daun dan mati. Kemudian dia tahu bahawa pada ketika dan sekitar kawasan itu sedang menghadapi wabak. Lalu dia berjumpa dengan khalifah tadi dan khabarkan kepada ia tentang solusi bagaimana untuk menghilangkan wabak ini. Di antaranya, bersungguhlah kamu untuk menyuruh kepada ma'ruf, dan bersungguhlah kamu untuk mencegah kepada mungkar, dan hapuskan segala alat-alat muzik ataupun hapuskan segala bentuk hiburan yang melalaikan. Kan? Maksudnya dia ada solusi yang tertentu. Mungkin pada zaman itu ada doktor yang bagi solusi, kedua-duanya kita kena ambil. Sebab itu Islam dengan akal tak dapat dipisahkan. Kalau kita mengaji tauhid pun, hukum akal tetap ada untuk kita mengenal Allah. Kan? Maksudnya dunia, cara dunia pun kita berusaha, cara yang akhirat juga kita berusaha. Maka ini disebut. Kemudiannya lagi, bila khalifah tadi memainkan peranan, bersungguh untuk melakukan amar ma'ruf dan juga bersungguh untuk mencegah kemungkaran dan juga menghapuskan hiburan-hiburan yang melalaikan, maka semakin lama, semakin hari virus ataupun wabak itu berkurangan hingga selesai. Kan? Walaupun salah satu daripada benda yang kita hanya nampak bawaan daripada ulama,
Tapi bersaksilah kita bahawa ulama ini dia faham dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tuan-tuan buka dalam Riyadhus Shalihin dalam bab amar ma'ruf wa nahyul 'anil munkar. Kita ingat hadis yang keberapa? Di situ ada disebut bahawa Nabi menyebut, Nabi kata, demi jiwa aku yang sentiasa yang berada di bawah kekuasaan Allah. Maknanya bila wallazi nafsi biyadi, kan, bila Nabi sebut dia yang mula-mula ni, demi jiwa aku yang berada di bawah genggaman Allah Azza wa Jalla, selepas daripada kalimat itu satu benda yang cukup penting, satu benda yang cukup besar, kan. Mungkin saya sebut perkataan Arab tapi lebih kurang au kama qal. Nabi kata yang pertama sekali, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tatanhauna 'anil munkar. Hendaklah bersungguh kamu untuk menyuruh kepada kebaikan, dan bersungguhlah kamu untuk mencegah kemungkaran. Ataupun sekiranya kamu bersenang lenang, yub'atsu 'alaikum 'iqaban minhu. Kalau kamu tak peduli, kamu cukup seronok dengan kehidupan kamu, dengan kemewahan, dengan keriangan hidup kamu tanpa mempedulikan apa yang Nabi sebut tadi ni, nescaya akan diutuskan kepada kamu itu iqaban minhu, bala, malapetaka, ujian, macam-macam iqaban minhu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesan daripada kita tidak mempedulikan soal amar ma'ruf wa nahyul 'anil munkar. Maka inilah yang kita kena pegang, tuan. Yang kita kena pegang bersungguh. Bukan hanya sekadar kita memegang aspek kepada pencegahan saja, tetapi di sudut kemurkaan Allah kita buat satu ikhtiar untuk memadamkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala kena ada. Kan? Di samping benda yang dinasihati kepada kita oleh pihak berautoriti, basuh tangan, cuci tangan dengan alat dan sebagainya lah, jangan bercampur gaul dengan orang ramai pada ketika ini. Maka sekiranya itu yang dinasihatkan, kita guna, kan? Jangan kita duk peleceh, Allah tu semua Tuhan. Ya, memang. Sebab itu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, ada seorang sahabat yang sakit, kemudian Sayyidina Umar nasihatkan dia, berubatlah. Kemudian sahabat ni dia kata, Sayyidina Umar, nak berubat bapa, biarlah sakit, dah ditakdirkan dia sakit. Maka Sayyidina Umar pun berkata, berubat itu juga adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas, tuan. Cuma apa yang kita boleh bimbing pada saat dan ketika ini, hati kita berserah kepada Allah, bertawakal, berdoa, berzikir kepada Allah. Manakala anggota badan kita ini, lakukanlah perkara yang sepatutnya untuk mengelakkan daripada kemudaratan yang berlaku kepada diri kita, ahli keluarga kita dan masyarakat kita. Baik, kita masuk sikit. Wa qala musannifu rahimahullahu taala faedah. Kan, hari ni kita masuk bab yang berkisar tentang sakaratul maut, soal mati. Baik, Nabi kata dalam satu hadis, tuhfatul mu'minun al-maut. Hadiah bagi orang-orang mukmin ni adalah kematian. Kan? Kita dengar, kok mana ustaz? Adakah kematian, adakah itu dianggap sebagai hadiah bagi orang-orang yang beriman? Kan? Sebab itu dalam satu kisah yang berlaku dengan seorang sahabat, kan? Seorang sahabat Nabi yang saya lupa nama dia, pergi ke satu tempat di Damsyik. Dia duduk di masjid tersebut, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, pendekkanlah umurku, ambilkanlah umurku, ya Allah, matikanlah umurku, ya Allah, aku tak larat nak hidup dah. Dia minta macam tu doa. Ni sahabat Nabi, tuan-tuan. Kalau kita hukum tak boleh nak berdoa macam tu. Tapi sahabat ni berdoa, ya Allah, aku ni sudah tua, ya Allah, umurku lanjut ni, ya Allah, tak larat, ya Allah, matikanlah aku, ya Allah. Kemudian habis saja ia berdoa, ada seorang lelaki yang duduk di tepi dia, yang berpakaian hijau, kan? Yang berpakaian hijau. Kemudian lagi, lelaki ini anak muda. Dia berkata, pakcik, lebih kurang macam tu lah. Kenapa pakcik doa macam tu? Tak baik.
Habis tu aku nak doa aku macam mana lagi, hang nak suruh aku doa macam mana lagi? Maka dia pun menjawab, ya Allah, berkatilah umurku, panjangkanlah umurku, dan berkatilah amalan kehidupanku ya Allah. Kan, perbaikilah amalanku ya Allah. Doa macam tu. Kan, hang suruh aku doa umur panjang ni pun dah tua dah panjang, doa macam mana? Kan, kita nak sebutnya kata cara kita berdoa. Kemudiannya lagi dia bertanya, "Hai anak muda, aku tidak pernah melihat engkau sebelum ni. Hang ni mekok mana? Duk kampung ni tak pernah jumpa." Kan, nak tengok, nak kata mai dari jauh tak ada pun binatang tunggangan. Unta pun tak ada, keldai pun tak ada, apa pun tak ada. Hang mai dari mana? Hang siapa? Lebih kurang macam itulah. Dijawab anak muda tadi ni, dia kata, wa ana rotabil. Aku ni rotabil, pencabut kesusahan daripada jiwa orang-orang yang beriman. Kan? Dia sahabat dengar macam tu, tahulah yang duduk di tepi dia itu ada salah seorang daripada malaikat maut. Kan, malaikatul maut ni, kan, Israel ni cabut nyawa, kemudian di bawahnya ada tentera dia. Maka itu sebahagian diperintahkan di antara tentera dia untuk mencabut nyawa. Tiba-tiba malaikat maut duduk di tepi. Kalau kita tak ada nak mati, dah mati dulu. Kan, terkejut. Tapi sahabat ni terkejut. Ana rotabil, akulah rotabil, pencabut kesusahan dan pencabut apa? Pencabut keresahan ataupun kesusahan daripada orang-orang beriman. Bersaksilah, bila seseorang yang beriman itu mati, bermakna kesusahan ia, kepayahan ia di atas muka bumi ni tak ada. Bila dia pergi kepada alam akhirat, dia menemui kebahagiaan yang sejati. Itu yang dikatakan pencabut keresahan daripada jiwa orang-orang beriman. Itulah yang dikatakan tufatul mu'minun al-maut. Jadi tuan-tuan, kita bermuhasabah jadi orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan kepada Allah. Baik, telah sampai akan kami khabar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa malakal maut menanggal akan roh anak Adam. Kan, yang menanggal, yang mencabut roh anak Adam ini bukan malaikat Rahman, bukan malaikat Jibril, bukan malaikat Mikail, tetapi malakul maut, iaitu yang diketuai oleh Azrail. Dia akan memerintahkan anak buahnya untuk mencabut nyawa. Kan, untuk mencabut nyawa. Jumlah dia wallahu ta'ala a'lam. Sebab tu ramai orang mati hari ni. Ramai mana yang orang mati, boleh tak ada masalah, tidak akan lambat sesaat, tidak akan cepat walaupun sesaat. Kan, di belah Afrika mati, belah Asia tambahlah penyakit corona, China mati, Itali mati. Kan, maksud dia mempunyai jumlah tentera yang ramai untuk mencabut nyawa-nyawa mereka. Sebab tugasan para malaikat tersebut, mereka di antara hamba Allah yang begitu cekap untuk melaksanakan tugasan patuh. Tidak akan terlambat, walaupun tidak akan terlambat sesaat, dan tidak akan tercepat walau sesaat. Tak terlambat dia pun tak tercepat. Kod-kod kata, Allah aku tercabut nyawa dia lambat 2 minit, Allah aku tercabut nyawa dia cepat 2 minit. Tak ada timbul soal seumpama itu. Itu keadilan yang Allah Ta'ala bagi kepada hamba-hamba Allah di atas muka bumi. Baik, jadi malaikat maut itu datang menjengah kita. Ada riwayat yang menyatakan malaikat maut ini beradab dengan muka kita 70 kali sehari semalam, sebagai peringatan kepada kita. Kerana soal kematian ini cukup dahsyat. Tapi tak ramai yang mengambil pengiktibaran kedahsyatan soal mati ini. Soal mati, masa dia nak mati dan selepas dia mati, dia tak pernah fikir. Golongan-golongan mana yang bertuhankan hawa nafsu, bertuhankan kepada kebendaan yang hidup dalam soal keseronokan, mereka tidak pernah mikir pun soal ini. Orang yang memikirkan soal mati ini adalah mereka yang benar-benar ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam masjid, sedang Nabi duduk bersama sahabat berzikir, meratib macam-macam, tiba-tiba Nabi melihat sekelompok di kalangan sahabatnya, mereka duduk renggah gelak,
sambil duk balut rokok daun. Zaman dulu lah, zaman lah orang tak berani dah bawa masuk rokok daun dalam masjid, takut tok siap menyepak garang lagi. Kan dulu ni tuan-tuan, di balai lintang dalam masjid ni dia punya lebihan rokok daun sepak. Tak pasal tok siap tolong pergi sapu, tapi tok siap dulu tak apa cengeng, baik hamba isap lah tak apa aku sapu. Kan temakau luruh, macam-macam luruh. Kan duduk gelap. Nabi kata, tapi sahabat tak makanlah rokok daun dengan temakau. Cuma saya kiaskan kepada orang hari ni yang duduk bersembang. Nabi kata pada seorang sahabat, hang tengok tu, kalau mereka tahu mereka nak mati esok tu, mereka tak akan gelak macam ni. Kalau mereka tahu keadaan macam mana kematian mereka, macam mana keadaan kehidupan selepas kematian, bagaimana yang mereka nak menyambut kematian mereka, mereka tak akan gelak. Sahabat kata, Nabi bertanya sahabat, Nabi tunjuk tu sahabat tu, dia tak ingat mati tu, dia boleh renggah gelak. Hidup nak seronok, hidup nak makan, hidup nak bergembira. Tidak salah untuk kita bergembira, tetapi kita mesti bertongkatkan kepada keridaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi kata, ikthiru, perbanyakkan olehmu mengingat akan pemotong kesedapan, iaitu kematian. Kan tengah duk makan nasi gulai kambing, kurma kambing, tiba-tiba mari seorang hantar awak kemarin kawan yang duk makan kambing dengan aku meninggal pi dah. Hak kawan duk makan kambing tadi nak makan telan pun tak lepas dah. Sebab kawan kata kawan yang dah makan kambing sekali mati dah. Kan? Dia ingat nak makan, Allah tak termasuk. Sebab apa? Sebab teringat kematian. Tahan 2 hari. Lepas tu pulun pula. Betul tak? Tara tu lah kita. Baik, itu soal kematian. Baik, maka menanggal akan roh anak Adam daripada menanggal roh anak Adam daripada bawah. Bawah maksudnya roh tersebut dicabut daripada bawah, daripada kaki. Tapi kalau kita tidur, apa tu daripada bawah naik ke atas. Kan itu roh ditarik. Kan? Baik, roh ni bentuk macam mana? Kan wallahu taala alam. Cuma ada satu pandangan ulama, dia ni seolah macam satu butir yang bercahaya. Kan ni ulama sebut ni, bukan saya nak mereka. Satu butir yang seolah yang bercahaya dimasukkan ke dalam jasad anak Adam, ia bercahaya. Kan bercahaya ni seluruh anggota badan dia. Apabila ditarik, maka roh tersebut yang cahaya tadi lebih kurang macam itulah, dia akan tarik daripada hujung kuku. Baik, kita tengok pada bawah tiap-tiap anggotanya dan di bawah kukunya dan uratnya. Kan kuku daripada hujung tu tarik nyawa. Sebab tu kalau orang di dalam keadaan yang kita nampak tak boleh pergi mana dah, pegang kaki sejuk tak lama dah. Kan sebab roh tersebut semakin hari, semakin masa, dia telah naik ke atas. Dan uratnya dan bulunya. Kan? Dan tiada sampai roh itu daripada sendi kepada sendi, melainkan dan itu atasnya terlebih sangat daripada 1000 pukul. Maka kata dia, setiap kali nyawa ditarik, roh kita ditarik tersebut, kan, ditarik dalam masa yang ditarik tersebut, melainkan tidak ada melainkan, maka di situ dikata rasa sakitnya seolah-olah terlebih sangat daripada 1000 pukul dengan pedang. Tuan, dahsyat kan tuan, bila cabut roh ni sangat sakit. Kan, dengan pedang. Dan ditikam dengan lembik, maksudnya kepedihan. Seolah-olahnya bila roh kita ini sudah sebati dengan isi, dengan tulang kita, tiba-tiba nak ditarik keluar. Kan, kalaulah kata kita nak buat keluar tulang kita ni, boleh buat masuk tangan dalam betih kita, buat tarik keluar tulang tu agak-agak tuan-tuan, macam mana? Bukan setakat kencing terberak, buasir pun hilang. Dahsyatnya kesakitan tersebut. Kan, duri masuk tertusuk dalam isi kita. Kan, kalaulah kata macam dawai kerawat,
Duduk dalam isi kita nak tarik tembus sana, tembus sini. Kan nak tarik tuan-tuan, ya Allah ya Tuhan. Kan sakit sangat, azab pada saat seseorang tersebut ditimpa dalam keadaan sakaratul maut. Sakit sangat-sangat, tapi dia tidak meronta. Sebab apa? Kan sebab dipegang oleh malaikat Allah. Baik, kita tengok dengan lembing, dan telah sampai akan kami bahwasanya jikalau dihantarkan sakit satu urat bulu. Baik, orang kata apa? Kesakitan tersebut hanya pada ketika ditarik berlegar pada sedikit daripada urat bulu, tak macam tu lebih kurang. Satu sakit dia, bukan keseluruhan sakit ketika ditarik. Sedikit saja kesakitan daripada jarak bulu saja. Bulu tu tarik sikit saja, kesakitan tersebut jika dihantar, kan, jikalau dihantar sakit satu urat bulu rumah daripada orang mati itu atas ahlu 7 petala langit dan juga bumi, kepada makhluk yang ada di langit, kalau di bumi tersebut, nescaya mati sekalian mereka itu. Tuan, mati kalau satu sakit, sedikit sakit tersebut, jarak bulu rumah dihantar kepada 7 makhluk, 7 petala langit dan 7 petala bumi, maka mati ke semua mereka itu. Nak kata dahsyatnya sakit tersebut. Baik, nescaya dan di bumi nescaya sakit, nescaya mati sekalian mereka itu dan hancur sekalian mereka itu, hingga apabila sampai roh kepada halqum. Kan bila kata malaikat tarik saja dijemput, kan dia ada dua nah, saya kita tengok. Baik, bila kata ditinggal ahlu 7, apabila sampai roh kepada halqum, maka memerintah mengambil nyawa malaikat maut, dan telah sampai akan malaikat maut. Bila sampai ke rengkung tersebut, malaikat maut tersebut menadahkan tangan cabut nyawa. Kan cabut nyawa tersebut. Bila sampai kepada peringkat rengkung, kemudian ditarik perlahan-lahan mengikut orang. Kan tarik perlahan sampai kepada ubun-ubun tersebut. Bila setengah orang, bila saat kematian terakhir, kadang-kadang ada gerakan ubun-ubun dia. Maka bila ubun-ubun tadi tidak bergerak, maka umurnya telah pun, rohnya telah diambil oleh malaikat malakul maut. Baik, dan sampai akan kami bahawasa malaikat maut apabila mengambil nyawa orang yang mukmin, ada dua, kan? Apabila malaikat maut ini mengambil nyawa orang mukmin, malaikat maut tidak rentau, dia panggil, wahai jiwa yang sentiasa redha kepada Allah dan Allah Ta'ala redha kepada Allah, keluarlah engkau dalam keadaan engkau redha. Maka roh tadi ni keluar dalam keadaan penuh kegembiraan, sebab malaikat yang bersuara lunak lembut menyambut ia dalam keadaan tersenyum, dikelilingi oleh para malaikat, hampir 500 orang malaikat rahmat senyum. Di samping mereka membawa kain yang berwarna putih. Maknanya roh orang mukmin ni dia tahu dah, keluar Allah. Tengok yang jemput aku semuanya senyum je seronok malaikat. Maka dia tahu bahawa kedudukan ia di sisi Allah dalam keadaan Allah Ta'ala redha. Kan? Seronok kita kalau orang jemput kita, daripada jauh tersenyum girang menyambut kedatangan kita. Itulah malaikat, nyawa bagi orang-orang yang mukmin. Kemudian dijadikan dia dalam kain sutera yang putih, yang harum daripada kasturi, yang sangat harum. Yang sangat harum, maksudnya roh kita tadi ni diletakkan dalam kain sutera yang berwarna putih, yang dilumuri dengan wangian kasturi. Kan, wangian kasturi, jangan kita duk hitung wangian kasturi yang kita pi Medin tu. Pi Medin bagi minyak kasturi satu, yang ni kabur syurga, bukan. Kita pi Mekah cari kasturi, macam-macam kasturi ada. Ada kasturi pink, ada kasturi kan putih, ada kasturi susu, ada kasturi macam kasturi hitam, macam-macam kasturi.
Kan tidak akan sama dengan kasturi yang akan diletakkan kain yang berwarna putih yang ditempatkan roh kita tersebut, tidak akan sama. Itu roh. Kan? Baik. Kemudian bila dibalut kain tersebut, diangkat ke aliyin. Diletakkan kita, nama kita di kalangan orang-orang yang akan masuk ke dalam syurga Allah. Sepanjang perjalanan kita ke langit tersebut, para malaikat Allah akan bertanya, roh siapa tuan bawa? Kan roh siapa? Tanya. Pakat bercakap bersama para malaikat Allah. Kemudian dia berkata, inilah roh si fulan bin si fulan. Oh, yang ni lah yang Allah Ta'ala duk sebut kat kita ni. Rajin beribadah, rajin solat jemaah, rajin menunaikan tanggungjawab, rajin itu, ya Allah, sabar kuat, ya Allah, ni lah hamba Allah yang Allah Ta'ala cerita. Pakat puji. Kan? Pakat puji, dipuji sampai ke aliyin, dicatatkan nama dia tersebut sebagai penghuni syurga. Kemudian dikembalikan ia ke dalam kubur. Maka episod dia panjang lagi. Kita cerita hari ini je. Baik, dan apabila mengambil nyawa orang yang kafir, dijadikan dia dalam perca yang hitam. Kain buruk mana pun tak tahu Nabi. Perca kain hitam. Di dalam tembaga daripada api neraka yang terlebih sangat bersangatan daripada baunya tersebut yang tersangat busuknya daripada bau bangkai. Kata setengah ulama radhiyallahu anhu, sesungguhnya dikeraskan apa ini. Bila orang yang kafir, orang yang fujar, orang jahat, orang yang bid'ah, kan, orang bid'ah ni bukan soal orang yang melakukan bid'ah ni, benda yang paling besar. Nabi larang yang tu dia terpa buat. Kan? Itu bid'ah. Bukan soal baca talqin itu bid'ah, bukan soal kunut itu bid'ah, itu bukan bid'ah. Kan? Maksudnya yang bid'ah itu yang kita nak faham, di antaranya iaitu apa yang Nabi larang dia buat, itu yang mereka. Kan, kita sebut tentang tahlil. Tahlil dia kata bid'ah. Nabi kata afdhalul zikr fa'lam annahu la ilaha illallah. Tak mana hang kata bid'ah. Yang kata bid'ah tu mana badi' mereka. Kan, apa lagi? Kunut ada hadis, kenapa hang kata bid'ah? Yang kita katakan bid'ah yang dimaksudkan di sini, apa yang Nabi ajak dia bertentangan. Golongan fujar, golongan yang jahat dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka, dan sebelum ketika nyawa mereka diambil, mereka diletakkan di dalam kain perca, kain yang berwarna hitam, dan juga dilumuri dengan benda yang busuk, sehingga busuknya tersebut lebih daripada bau bangkai. Ketika dia ditarik nyawa tersebut, malaikat jerkah. Malaikat cakap, hai jiwa yang jahat, keluarlah engkau. Dia tak mau keluar. Malaikat tarik rentak. Itulah yang dikatakan seumpama dalam satu hadis, seolah-olah besi. Kan, besi ada panggang apa orang bagi, perah Arab duk makan daging tu. Kan, apa, panggang kan besi, kemudian dia ada macam jerigi ni, timbui tu, kan? Ataupun kalau orang Melayu kita dawai kerawat. Seumpama isi tersebut ditojok, kemudian dia rentak. Itu seumpama kesakitan tersebut. Seumpama, bahkan lebih lagi. Itu perumpamaan dia. Kan? Dia tak mau keluar. Maka malaikat pun rentak nyawa orang yang jahat tadi. Sebab tu ada riwayat yang menyatakan, sekiranya orang kafir ini, mereka ni, malaikat tidak berada di atas dada mereka, tinggi lompatan mereka itu setinggi langit. Akibat kerasnya malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir. Kalau malaikat tu tak duduk di atas dada dia, mereka punya lompatan tersebut tu melangit. Dahsyat tuan. Tapi malaikat tekan dada mereka dan malaikat duduk di atas mereka. Kan? Itu keadaan dia. Baik.
Dan apabila mengambil nyawa orang yang kafir tadi dan kata setengah ulama radhiyallahu anhu, dan sesungguhnya dikeraskan oleh Allah Ta'ala akan sakaratul maut atas anbiya-Nya dan awliya-Nya. Kan, mungkin di kalangan para nabi dikerah, tapi bukan kerah macam orang kafir tadi, tidak. Jangan kita faham macam tu. Kan, dikeraskan para nabi dan juga para awliya ni tak kala keluar nyawa mereka itu supaya meninggikan darjat mereka itu. Mereka bersabar, tuan-tuan. Para nabi dan para rasul ni dia sabar. Kan, Nabi Yahya digergaji kepala dia. Berapa ramai para nabi dan para rasul tersebut mereka tabah dan sabar ketika mereka diazab, mereka digantung, kan, kemudian mereka disalih, mereka disula, mereka dilakukan dengan dahsyat penyiksaan yang tidak tergambar oleh akal fikiran kita. Siapa? Mereka itu daripada kalangan para utusan-utusan Allah, para nabi-nabi Allah dan juga para rasul Allah. Mereka diazab sedemikian rupa. Sebab apa? Sebab mereka akan menempuh kehidupan yang lebih bahagia, dan mereka akan mencari orang yang bahagia, yang kedudukan mereka di syurga lebih tinggi. Sebab itu mereka ditimpa dengan berbagai azab yang bersangatan. Nabi SAW, bila Nabi sakit demam ni, kita ni tuan-tuan 40 darjah Celsius, tapi Nabi ni boleh pergi kepada 80 darjah Celsius. Nabi kata dalam satu hadis Nabi bab yang berkaitan dengan sabar, Nabi kata sesungguhnya sakit para Nabi ni adalah sakit 2 kali ganda lagi di kalangan kamu. Nabi kata, kalau kita panah 39, kalilah dengan 2. Kalau kita panah 40, kalilah dengan 2. Ketika Nabi demam panah, Nabi sakit, maka panah Nabi tersebut lebih daripada orang biasa yang lebih 2 orang. Maksudnya kalau 80 darjah Celsius, maka Nabi kena 80. Sebab apa? Sebab para Nabi dan para Rasul ni, ketabahan dan kesabaran mereka telah diasuh oleh Allah. Begitu juga dengan para awliya Allah. Kan, mereka ni sabar. Kita hari ni tawakal, sebut tawakal boleh sebut, tapi kita nak bergantung tawakal tu selama mana, itu yang kadang kita kalah. Sebab kita bukan sampai ke taraf mertabat golongan para Nabi dan Rasul serta awliya. Adapun para syuhada, mereka ni nyawa mereka diambil ni begitu lembut. Kan, seumpama kapas yang berada di atas, kita buat angin dia akan terbang. Itulah seolah-olah kelembutan syuhada yang Allah Ta'ala ambil nyawa mereka. Kan, sebab apa? Mungkin ada di kalangan para syuhada ni, ada di kalangan sahabat Nabi 3 orang, dia tak semayang tapi masuk syurga. Sebab apa? Dia masuk Islam terus berjihad, dia mati. 3 orang. Kan? Jadi pendek kata itu di antara hikmah dia. Kalau kita nak banding dengan para Nabi dan juga para Rasul, para awliya Allah, tapi para syuhada ni Allah Ta'ala bagi keistimewaan yang tersendiri. Kan, para Nabi dan para Rasul ada keistimewaan, tapi mereka diasuh dan juga ditabir dengan sifat sabar dan sebagainya lagi. Baik, sesungguhnya kerasulan keraskan oleh Allah Ta'ala akan sakaratul maut atas anbiya-Nya dan awliya-Nya, tak kala keluar nyawa mereka itu supaya meninggikan darjat mereka itu, dan dikeraskan oleh Allah Ta'ala atas orang lain daripada mereka itu, daripada muslimin. Kan, kadang ni kita akan melihat orang muslimin ni, dia ni lah payah macam-macam payah mati. Bukan payah mati pun, nampak bunyi kerak, kan, nampak payah. Kita jangan duk hukum dia ni payah mati lalunya, ni azab ni. Kita jangan duk macam tu. Sebab dalam satu hadis Nabi, mereka yang mudah mati, tapi dia lepas kematian mereka akan dikeraskan kehidupan mereka, maka akan diazab. Mereka yang susah mati, nampak macam susah mati, tapi dia kehidupan mereka di alam kubur akan dibahagiakan oleh Allah. Satu daripada maksud daripada hadis Nabi SAW. Kan, kadang-kadang kita heran kenapa kitab ni tak wakmai hadis tersebut. Sebab mereka tulis berdasarkan kefahaman kepada hadis
untuk memudahkan kita, kan, memudahkan kita untuk kita faham ajaran. Lepas tu kalau kita dah boleh faham, bila kita belajar hadis, oh rupa-rupanya inilah yang disebut oleh ulama berdasarkan kepada kefahaman. Tu kena faham. Baik. Kemudian dan dikeraskan oleh Allah atas orang lain daripada mereka itu, daripada kaum muslimin, supaya kafarah maka kafarah dosa mereka itu. Sebab tu kata Nabi kata, ada di kalangan orang ni kalau dia meninggal nampak mudah, senang yang dia mati tidur malam tu, kan, itu kita tak tahu. Mungkin Allah Ta'ala mudahkan dia sebab dia mudahkan urusan dan sebagai wallahu alam. Tapi dalam satu kaedah yang tertentu, apabila seseorang tersebut dia mudah mati, dia selepas daripada tu bimbang akan berat yang akan ditanggung. Orang yang nampak macam payah dia mati, tetapi di akhirat nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebab kafaratun. Kan, kafaratun ni maksudnya penghapusan dosa-dosa yang lain. Dan sunat bagi orang yang hadir talqin akan orang yang hendak mati itu. Maka ini dikatakan sebagai talqin yang hadir. Kan, talqin yang hadir. Sebab tu saya pernah cerita dah di sini. Kalau kita nampak orang yang nampak dia tercungak-cungak tu, kan, pergi talqinkan dia. Kadang-kadang orang buat cemperak, pergi talqin, dia tengok kita lagi, talqin lah dia, tengok kita lagi bulat mata. Aku suruh pergi talqin tapi belum mati lagi. Ya Allah, ya Tuhan. Talqin tu la ilaha illallah, itu nama talqin. Itu talqin hadir nama dia. Adapun talqin ketika dalam kubur itu talqin ghaib. Kan? Talqin apa? Oh, dia pun semangat pipi. Ma rabbuka. Pok dia nak mati tak jadi mati. Hanya aku mati dah. Wajak punya anak. Kan? Tak mati lagi. Orang suruh talqin la ilaha illallah. Yang tu yang kata talqin hadir. Adapun talqin ghaib di dalam kubur. Wahai si fulan bin si fulan, jangan engkau takut dan gentar, kerana yang akan datang kepada kamu nanti adalah dua makhluk Allah, yang mana mereka akan bertanya kepada engkau, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa petunjukmu, siapa imam kamu, siapa nabi kamu, siapa saudara kamu. Maka jawablah engkau dengan tenang, Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, orang Islam saudaraku, Al-Quran panduanku. Jangan takut dan gentar, kerana mereka jua adalah makhluk Allah. Hak tu khatib baca atas kubur boleh lah abang. Jangan takut dan gentar, cuba hang mati tengok, kan. Nah, tapi nak sebutnya kata talqin ni tak ada masalah, bacalah macam mana pun, asalkan memberi manfaat kepada orang yang hidup, kan. Sebab tu bila talqin ni kita baca, biar bersemangat, jangan jenis menyanyi, kan. Duk menyanyi wai si bulan biasa bulan, jangan ketakut dan getar kerana kedatangan keduanya makhluk Allah. Jika dia tanya, jawablah engkau dengan tenang, dengan hati yang terbuka. Jadi orang atas tu pun tengok tak best, geron sikit. Kalau boleh buh radio latar belakang guru rang macam apa, macam hak Rabbani apa, kumpulan nada murni dulu ni sebab apa nama hak tu lah, hak tu bang bagi takut sikit kan. Yang ni kadang-kadang baca talqin pun orang hak duduk pun tak dengar, apatah lagi orang bawah. Orang bawah dengar juga kah? Ada riwayat yang menyatakan apabila imam mengambil tempat di situ, maka mayat di dalam akan duduk dalam keadaan lutut naik ke atas. Ada riwayat, kan. Jadi kita nak sebutnya ada riwayat. Jadi pendek kata dia bagi dengar, walaupun tak ada dah manfaat kok nak kata mereka boleh buat amalan ke apa, memang tak ada dah. Tetapi untuk orang yang hidup yang dengar ni akan jadi pengajaran, kan. Itu yang kita kena talqin tersebut, konsep talqin tersebut yang kita kena faham. Baik.
Hendaklah mati orang akan orang yang hendak mati akan la ilaha illallah. Tak perlu ajak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia nak mati dah, nyawa pun tak panjang. Yang api tarik khol-kholah sabdu dengung lah tu sampai suruh la ilaha illallah, walaupun bibirnya tidak bergerak tetapi lidahnya bergerak. Kan? Mudah-mudah tu mudah. Sekali je. So kalau dia kata la ilaha illallah cukup. Jangan diulang tu, tak kena tajwid tu. Huruf ilaha tu kena panjang sikit, hang buat pendek ni jana ni. Boy lagi hang yang orang ajak tu yang mati sekali lagi. Kan? Baik, seperti barang yang dari riwayat oleh Muslim daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, aku dengar akan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajarkan olehmu akan yang hendak mati daripada kamu akan la ilaha illallah. Dan pada satu riwayat, apabila hadir seseorang hendak mati, maka ajar olehmu akan la ilaha illallah. Maka bahwasanya tiada daripada seorang hamba yang disudahkan baginya. Maka akhir daripada perkalamnya tersebut, hendak mati, maka ajarkan olehmu la ilaha illallah. Maka bahwasanya tiada daripada seorang hamba yang disudahkan baginya dengan dia la ilaha illallah ni disebut pada ketika matinya, melainkan adalah apa ni? Adalah bekalnya. Adalah bekalnya di dalam syurga. Maka apabila hadir seorang kamu, hai saudaraku, akan saudaranya, padahal ia hadir hendak mati, maka kata olehmu la ilaha illallah, supaya adalah disudahi baginya dengan bahagia selama-lama dia. Pemahaman kita daripada apa yang disebut hadis ni, maka ajarkanlah mereka la ilaha illallah. Jangan duk buh asyhadu an la ilaha, tak perlu. Cuma madai dengan la ilaha illallah sudah. Bila dia ungkapkan perkataan tersebut, maka ia menjadi bekal untuk kehidupan ia di negeri akhirat, dan juga menjadi perkara untuk membantu ia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya masuk ia di dalam umum sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa adalah akhir perkataannya la ilaha illallah, nescaya masuk ia seorang yang mengakhirnya kalam tersebut ke dalam syurga. Maka sanya telah engkau ketahui, hai saudaraku, bahwasanya kata kamu pada ketika orang yang hendak mati la ilaha illallah, itu ada padanya menjaga akan baginya atas barang yang menolak dengan dia akan syaitan. Baik, apa? Aku bahwasanya kata kamu pada ketika orang yang hendak mati lah itu ada padanya. Dan juga faedah yang kedua pula, bila kita mengajarkan seseorang tersebut la ilaha illallah, menjaga baginya atas barang yang menolak dengan dia akan syaitan. Kan kita berhenti tang mana? Pak dia nak masuk baklim dah. Hak tadi kita sebut la ilaha illallah, ketika dia nak mati tersebut, Nabi kata man qala akhir kalamihi dakhala jannah. Siapa yang berkata pada akhir kalamnya la ilaha illallah dakhala jannah, maksudnya ada keimanan. Kan nanti kita akan hurah. Kita kena ingat, bila orang yang sebut la ilaha illallah tersebut, tak semesti dia masuk ke dalam syurga. Mungkin ada dosa-dosa ataupun perkara-perkara yang dia akan diseksa oleh Allah di dalam api neraka. Tapi kesudahan dia, maka orang yang ada dalam hati mereka imanan, walaupun berkelip-kelip iman tersebut, kan tetap ia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalimah la ilaha illallah.
Kan insya-Allah nanti kita akan masuk pada kuliah yang akan datang tuan, pada membicarakan fadilat kita mengajar, kita mengajar orang yang hendak mati tersebut dengan la ilaha illallah, bukan hanya sekadar untuk membantu ia di akhirat, tetapi membantu seseorang yang hendak mati daripada fitnah. Fitnah syaitan dan fitnah dalam keadaan sakaratul maut. Itu yang paling penting. Baik, jadi saya ingat sekadar itu dapat disampaikan, kan? Disampaikan agak masuknya telah engkau ketahui. Okey. Ambil daripada Makkah ni. Kan? La ilaha illallah, nescaya masuk ia seseorang tadi syurga. Maka saya telah engkau ketahui, kita berhenti dalam situ. Kan nanti sebab dia ada poin yang lain buat yang kita nak hurai lebih panjang lagi. Baik, jadi saya ingat sekadar itu yang dapat disampaikan. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah, yang tidak baik datang pada kelemahan dari saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghara. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.